Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala. Al-abadiyyu situ. Al-abadiyyu la nihayata lahu. Qayyumun la inqita'a lahu. Daimun lan sirama lahu. Lam yazal wa lam yazal, lam yazal wa la yazal mawsufan binu'util jalali. Abadiyun la nihayatalah, mana yang kekal selama-lamanya, tiada baginya kesudahan. Ini di antara masuk dalam sifat kalau pengajian secara Asy'ariyah atau Maturidiyah dipanggil masuk dalam sifat salbiyah, dengan mana insilaf, mana bersifat ia dengan baqa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan ini membayangkan makna wujud yang hakiki. Wujudul hakiki, mana wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan, dan dia tidak bertembung dengan ketiadaan. Adapun yang sebaliknya dipanggil wujud majaz, wujud yang bersandar saja, mengambil nama wujud pada hakikatnya dia dikawal oleh zat yang maha sempurna, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi abadiyun la nihayatah, ini isyarat kepada makna sifat baqa. Apa makna baqa? Ibaratun an nafsil adamil lahi lil wujud, itu makna sifat baqa. Baqa dengan mana ibaratun an nafsil adamil lahi lil wujud. Di dalam ilmu usuluddin dia ada ketiadaan dibagi dua. Satu dia panggil adam sabik, satu lagi adamul lahik. Adamus sabik iaitu ketiadaan yang mendahului bagi kewujudan sesuatu. Ya, itu dia panggil adam sabik. Maka yang sedemikian dia dipanggil hudus. Ya, dia bersifat dengan hudus. Maka zat dia itu dipanggil hadis. Bila banyak dipanggil hawadis. Ya, sebab Allah Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mana hadis, mana zat dia yang baru, bersifat dengan hudusun. Hudus mana baru. Apa makna baru? Ma sabaqahul adam walahikahul adam. Itu makna baru. Ya, bukan baru macam kita kata beli kereta baru, baju baru, kan. Baru dengan makna ma sabaqahul adam, benda yang didahului oleh ketiadaan. Semua makhluk, ringkasnya semua makhluk, ya, selain daripada zat yang wajib al-wujud Allah Ta'ala, semua ni kewujudan dia didahului oleh ketiadaan. Sebab tu kita ada surat beranak, kan? Tuhan ada surat beranak? Dia tidak didahului oleh ketiadaan. Kemudian walahikahul adam, dan dia akan bertembung balik dengan ketiadaan. Semua makhluk dia dikepit oleh adamain, dua ketiadaan, asal tiada dan akhirnya tiada. Maka zat yang seumpama ini semua makhluk sifat itulah dia, asal tiada kembali kepada tiada. Maka wujud ini dipanggil hadis yang baru. Adapun Allah Ta'ala sebaliknya, kewujudan Allah Ta'ala tidak didahului oleh ketiadaan. Jadi wujud Allah Ta'ala asliyun. Adapun wujud manusia semua makhluk ni panggil arid, baru datang. Ya, asal tak ada, cuma Tuhan taksiskan ada tahun sekian, lahir tempat sekian, kampung sekian, adalah dia. Ya, itu makna asal dia, tak ada. Dan kembali balik menjadi tiada. Kullu man 'alaiha fan. Semua akan fanin, mana binasa. Habis. Jadi wujud yang sedemikian dia tidak layak menjawat jawatan ketuhanan, tak layak. Ya. Yang menjawat jawatan ketuhanan tunggal Allah Ta'ala saja. Sebab dia wujud yang hakiki, atau dipanggil wujud yang zati. Jadi bila sebut aja maknanya Allah ialah ismun yadullu ala zat al-hakiki, nama yang menunjuk kepada zat yang hakiki, yang sebenar wujud dia ialah Allah Ta'ala. Itu mana abadiyun la nihayata lahu,
Dia kekal selama-lamanya, tiada baginya kesudahan. Begitulah kehaibatan Allah Ta'ala yang maha dahsyat, kewujudan dia tidak akan terhapus. Kemudian syurga neraka, 10 perkara itu kan yang diistisna, tak binasa. Sama ke dengan Tuhan tak binasa? Tidak. Ya, itu makhluk sebab dia asal dia tiada, kemudian dijadikan oleh Allah Ta'ala, kemudian ditentukan oleh Allah bahawa dia tidak binasa. Manakala Tuhan nak binasakan, tak ada apa. Ya, syurga kalau Tuhan nak binasakan boleh, neraka kalau Tuhan nak binasakan boleh, puasa pun boleh. Cuma dia dah janji dikekalkanlah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak menyalahi janjinya. Qayyumun lang qita'ah lahu. Qayyum mana yang berdiri sendiri. Ya, mana Allah Ta'ala wujud dia apa? Qiyamuhu binafsi. Kalau bahasa Usuluddin yang kita biasa belajar, qiyam mana wujud dia, berdiri dia dengan sendiri. Apa makna berdiri sendiri? Ya, wa qiyamuhu ta'ala binafsi ay la yaftakiru ila mahallin wala mukhassis. Itu makna qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendiri. Ada satu guru saya cerita, dia tanya orang, macam mana makna berdiri sendiri? Dia pun duduk, dia bangun, cernia dia tu. Dia ni berat dia. Ya, tak ada orang bantu, kita bangun sendiri. Macam tu serupa lah Tuhan macam kita jadi Tuhan dah. Bukan tu maksud dia. Qiyam dia ada dua, qiyamu binafsi dia ada dua makna. Ya, la yaftakiru ila mahallin, satu aizatin, wala mukhassis, dan tidak berhajat kepada fa'il. Itu makna berdiri sendiri. Qiyam Allah Ta'ala dia binafsi. Adapun seluruh makhluk qiyamuhu bighairi. Ya, qiyam semua makhluk ni ialah bighairi. Kewujudan kita dengan yang lain. Siapa lain? Huwallahu Ta'ala. Ya, kita terikat, tertambat setiap napas dengan Tuhan. Tak ada satu masa pun kita terlepas, ya, nampak oleh orang yang kenal Tuhan dan buta orang yang tak nampak. Siapa yang buta? Orang kafir. Apa dia tak nampak kan? Dia boleh makan, tidur, itu je kerja dia. Ya, orang Islam tidak, sentiasa dia memandang kebesaran Allah yang maha dahsyat, yang mentadbir sekalian alam. Ya, sebab yang boleh mentadbir, boleh mengeluarkan daripada tak ada kepada ada, dan boleh memadamkan kewujudan menjadi ketiadaan. Ya, yang boleh melakukan sedemikian, misi taraf dia ialah ketuhanan. Taraf dia tu Tuhan. Kalau bukan Tuhan tak boleh buat benda ni. Ya, dan wujud ketuhanan tu dia sendiri tidak dikawal oleh siapa, sebalik yang lain semua dalam kawalan dia. Kalau dia tidak dikawal oleh siapa, dan orang lain pun dia tak boleh kawal, itu bukan Tuhan. Ya, Tuhan mana dia tidak dikawal, bahkan dia yang mengawal. Dia tidak berhajat, bahkan dia tempat dihajat. Ya, dia tidak bersandar kepada siapa, sebaliknya semua benda iktimad bersandar kepada dia. Itulah Tuhan. Maka mana ada sifat ni selain daripada Allah? Tak ada. Ya, keadaan ini tak ada melainkan daripada Allah Ta'ala. Itu dia kata wa ilahukum ilahum wahid. Tuhan kami ialah Tuhan yang esa tunggal. Ya, di sini kita kena faham daripada makna ketuhanan. Ya, yang Tuhan sebut, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, satu, wallahu huwal ghaniyul hamid. Itu Swiss dia, kunci dia. Ya ayuhan nas, hei manusia, Tuhan kata, antumul fuqara ilallah, kamu fakir kepada Allah. Ya, kamu fakir kepada Allah. Fakir mana berhajat, tertambat, memerlukan. Itu sifat semua makhluk. Di sini ulama keluarkan makna apa? Iftikaru kulli ma siwa ilai, atau iftikaru kulli ma ada ilai, berhajat oleh selain dari Allah kepada Allah. Mana tidak ada satu pun yang terlepas dari Allah Ta'ala. Itu makna ketuhanan ni. Bermakna kalau ada benda terlepas dari Tuhan, batal makna ketuhanan. Batal makna ketuhanan. Sebab tu tak ada satu benda pun boleh terlepas daripada, diikat. Sebab wujud kita dipanggil wujud yang muqayyad. Adapun wujud Tuhan dipanggil wujudul mutlak. Lawan muqayyad, mutlak. Muqayyad mana diikat. Semua wujud makhluk diikat dengan Tuhan. Ya. Adapun wujud Tuhan mutlak, dia terlepas, tak ada siapa mengikat dia. Ya, tak ada siapa yang mengikat dia. Dia yang mengikat, bukan dia terikat. Itulah Tuhan. Kalau dia terikat, itu bukan Tuhan, itu hantu punya. Kan? Kayu di pahat-pahatnya jadi tekak. Ya, kemudian pergi sembah. Tu habis-habis jahil. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah satu ketika dia senyum seorang diri.
Bila orang tanya kenapa senyum, ya Amirul Mukminin, aku teringat zaman jahiliah ketika aku belum masuk Islam. Aku buat patung tu daripada buah tamar. Bila aku lapar, aku cabut kepala dia, aku makan. Habis semua aku makan. Tuhan dia makan. Ya'kul ilah. Ya, dia makan Tuhan dia balik. Dia nampak bodohnya dan dia tak kenal Tuhan. Itu maksudnya. Mana Tuhan, dia yang mengawal, bukan dia kawal. Kemudian iftikaru kul ma'ada ilaih, berhajat pada dia. Sedangkan dia pula wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah Taala ghaniyun. Apa makna ghani? Kaya yang sebenar. Kaya sebenar, dia tidak terikat dengan sesiapa. Adapun kaya manusia ni, jutawan ke miliana ke, dia terikat. Nyawa dia terikat dengan Tuhan, hidup dia terikat Tuhan, umur dia terikat, tanah kubur dia pun terikat dengan Tuhan. Dia pun tak tahu kat mana dia tanam. Ya, itu fakir ni. Ya, tak, selain dari Allah, fakirun, fakir. Jadi makna ketuhanan ialah dia tidak berhajat pada yang lain, dia maha kaya. Kemudian yang lain tu, yang lain tak ada satu pun boleh terlepas dari dia. Ya, sehingga perbuatan kita pun dari dia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tak ada yang menjadikan kamu wa ma ta'malun, dan perbuatan kita. Kita berjalan, kita duduk, kita bercakap, kita melihat, semua tu minallah. Ya, rasakan tu, nampak tu. Kita faham makna ketuhanan, kita tahulah bahawa semua terikat. Kalau ada benda terlepas, jawab dia batal makna ketuhanan. Kalau batal makna ketuhanan, jawab dia apa? Satu alam pun tak akan ada. Sebab yang boleh mengeluarkan min haizil adam ila haizil wujud, daripada halaman ketiadaan kepada ada, siapa dia? Ila zat yang bersifat ketuhanan, dia saja boleh mengadakan. Al-ijad, al-i'dam dia, mengada, meniada dia, menentu semua dia. Ya, pada hakikat kita boleh menentukan. Ya. Kalau manusia kita ni boleh menentu, tak ada seorang sakit. Siapa nak sakit? Ya. Siapa nak sakit? Tuhan tak nak. Tapi hospital mungkin besar. Doktor makin ramai kan. Siapa nak COVID nak COVID. Ya. Kali dia serang tu melopong satu dunia, dia hantar serangga kecil, habis down, ekonomi menjunam habis kan. Sikit dia hantar. Tenak tepis kalau boleh. Kalau mau ada irada at-taksis ke tepis. Kalau kita boleh menentu, ya, siapa yang tak nak mati lah. Kalau boleh semua tak nak mati. Quran sebut kan, kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan ya Muhammad SAW, innal mautal ladzi tafirruna min, sungguhnya kematian yang manusia kalau boleh nak lari pada dia, ya, fa innahu mulaqikum, sungguh dia akan bertemu pada kamu dan masa dia makin dekat. Bermakna kita tak boleh tolak kan. Ya, itu makna pentasisan dari dia. Ya, katanya manusia tu boleh nak, kalau nak manusia nak dia kaya, dia senang, dia sihat, tak kena sakit. Tapi apa yang berlaku? Sebalik. Sebab tak boleh seorang daripada Arif bilang, kata aku kenal Tuhan senang, yang aku nak tak dapat, yang aku tak nak aku kena tanggung dah. Tahulah ada kuasa besar di sebalik. Ya, yang kita nak banyak tak dapat. Itu menandakan apa? Ada penentuan dari suatu kuasa besar yang mengurus segala-galanya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Allahu yudabbiru samawati wal ardh. Tuhan yang mentadbir langit dan bumi. Ya, maka usahakan mantapkan akidah kita dan asah dia supaya dia tajam. Ya, supaya dia tajam, senang kita mengerat pemandangan. Hadid basaran iman bil muraqabah. Tajamkan iman, pisar iman kita tu dengan muraqabah. Bila kita asal-asal tajam, bila tajam senang tak kerat? Senang. Letak je tak putus. Kalau pisau tajam kan kita kerat sayur dah. Kan? Kerat daging kejap je. Ini menolong rumah kerja kahwin, mata pisau dengan belakang pisau lebih kurang ni. Orang dah dapat satu apa? Siang daging satu dulang, ni semangkuk tak habis lagi, menganjal-anjal dah. Ya, dia kerat tak putus. Mana pandangan dia tak putus. Dia pandang masih nampak diri dia lagi. Dia pandang masih nampak makhluk. Dia tak nampak kebesaran dan keagungan Tuhan. Itu pisau iman dia tumpul. Sebab dia kena asak dengan zikrullah dan muraqabah selalu. Matikan pandangan makhluk dan Tuhan akan buka. Ya, as-sayru fillahi la yakun illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan dibuka, melainkan kepadamkan pandangan makhluk, Tuhan akan buka. Berkenal siapa dia Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Ya, Tuhan. Habis. Daimun lan sirama lahu. Ini cara salaf ni.
Imam Ghazali bawa cara salaf. Kalau cara khalaf kita bilang 20 kan. Yang ni cara dia sama je makna dia. Hantaran dia semua sama je. Daim makna juga kekal. Yang ada ia selama-lama, yang kekal, tiada yang memutuskan baginya. Mana kewujudan Allah Ta'ala tidak terputus, dia kekal selama-lama. Adapun wujud makhluk dia akan terputus. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa dia akan menghadapi satu peristiwa. Mufarraqatur ruh anil jasad, bercerai roh daripada jasad dia. Walam yazal wala yazal mausufan binu'util jalal. Dia ni lam yazal, mana selama-lamanya. La yazal, mana tidak hilang, mana sentiasa ia, itu mana kekal. Bersifat dengan apa? Segala sifat kebesaran dan ketinggian. Ya, jalalullah, ya, azamatillah, atau sifat yang kekal bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab Tuhan dia mesti bersifat apa? Dengan segala kesempurnaan. Kalau sifat kekurangan tu bukan Tuhan dan ya, tu bukan Tuhan. Tuhan dia bersifat dengan segala kesempurnaan. Sebaliknya makhluk bersifat dengan lawan dia, segala kekurangan. Ya. Tapi hairan manusia, hatinya digantungkan kepada yang bersifat kekurangan. Ya, dia tak pergi kepada yang bersifat kesempurnaan. Sebab apa? Sebab dia tak nampak. Kalbi dia terlindung, terhijab. Itu masalah dia. Kalau terbuka, inkishaf kalbi dia, dikasyaf, dibukakan, maka pertama dia akan pergi, dia yakin dan dia beriman. Yang kedua dia akan melakukan pendekatan. Ya, menanamkan apa? Pendekatan diri dengan Allah. Sebab kalbi insan, bila dia kenal benda tu paling hebat, dia akan jatuh hati. Itu keadaan dia. Kalbi manusia ni, dia akan tertawan, jatuh hati, cinta, kasih kepada benda yang paling hebat, paling cantik, paling semua paling. Ya, maka siapa yang bersifat sedemikian, huwallah, dia segala-galanya sempurna. Ada pemakhluk sebaliknya, naqais, segala kekurangan. Kurang tak kurang kita, tarikh lahir kita pun bukan kita susun. Tarikh mati kita pun orang lain susun. Kubur kita pun dia susun, semua dia susun. Kita tak campur tangan langsung kan. Bahkan dekat dengan diri kita pun kita tak campur. Darah bergerak ada, kita ejaz kan. Darah bergerak kita ejaz sikit, bagi laju sikit. Dia tersumbat kan, kita dah melupu. Ya, darah bergerak dong, kita tak campur tangan. Tuan-tuan kat rambut, kat kuku tu tumbuh balik, ada campur tangan, kita tarik. Itu pun dia urus semua. Mana ada campur? Tak ada benda. Daif fakirnya kita dengan Allah Ta'ala. Ya, Tuhan ini Allah Karim. Baru suruh pandang kan ya, pandang selalu. Itu dia panggil muraqabah. Pandang, ya, muhasabah, peringkat awal muhasabah, menghisap, ya, diri kita, menghisap kedudukan kita, siapa diri kita sebenarnya dan siapa dia Allah Ta'ala. Baru kita nampak kerdilnya diri kita. Dan naik atas sikit pula, raqib, dia muraqabah, dia fokuskan kalbi dia, menyintai dengan lebih kuat, dan akhirnya berlaku mukasyafah, terbuka. Ya, kalbi sentiasa dengan Tuhannya. Barulah dia akan dibuka ke berbagai ma'arif Rabbani. La yuqda alai bin qida bitasarrumil ayyam wangkiradil ajadi. Allah Ta'ala la yuqda alai bin qida, tidak disudahi atasnya dengan kesudahan. La yuqda, dia tidak dihukum. Adapun kita dihukum kan. Bila itu berlaku dan 120 hari, 40 hari 120 hari kan. 40 hari kita duduk dalam keadaan nutfah, titisan air benih tu dalam rahim ibu. 40 hari lagi dia jadi apa? Alaqah, darah seketul. 40 hari dia jadi apa? Mudrah, iaitu daging. Ketika kita dibentuk, ketika itu malaikat pun tiupkan roh. Waktu saintis dikaji kan, ya, tepat dia kata 120 hari memang budak kalau hidup memang dia bergerak dan buat. Mana roh dah masuk. Dia dah masuk, dia maka dicatatkan dia punya umur, rezeki, hidup, berapa banyak panen, semua dah siap kan. Ya, semua dia Tuhan dah set, bukan kita minta. Dan kita tak bagi borang untuk minta penuhkan borang nak hidup berapa lama. Dia tentukan. Nak tak nak itulah kita. Ada yang lambat, ada yang cepat, ya. Atau maknanya dhaif dan fakirnya kita dengan Allah Ta'ala.
Umur kita pun dia tentu, ya. Rezeki kita pun dia tentu. Mana ada yang kita ambil, kita pakai, kita guna hak selain dari Allah Ta'ala? Ada. Semua dia punya. Bahkan diri kita ni pun dia punya juga. Sebab kalau dia nak ambil, dia ambil. Tak ada siapa boleh bawa mahkamah. Allah. Dia tidak dihukum dengan inqidha. Ya. Terputus tak? Kita yang dihukum. Dihukum kita ada terputusnya. Maknanya tarikh menumpang kita di muka bumi. Itulah al-maut. Sampai maut dia habiskan. Dan sebab putusnya segala zaman dan dengan binasanya segala masa. Yang berlaku tu pada kita, pada Tuhan dia tak berlaku benda. Sebab dia mengatur, bukan dia yang diatur. Bal huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Bahkan Allah Ta'ala tetapi adalah dia yang mula, awal bila tidak, akhir bila intihak. Mana Allah Ta'ala huwal awwal wal akhir, dia yang awal dengan makna tidak ada permulaan kewujudan dia, sedia kala. Itu mana awal itu. Sebelum ada sesuatu, kana Allah wala syai'a ma'ah. Telah ada Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu pun dengan dia, tunggal, ahad. Sebab tu nak masuk lain makrifat sebenar dulu, lain tu. Lain apa? Padamkan pandangan yang lain. Baru dia nampak betul. Dia seorang sebenarnya. Dia tunggal, ahad. Wala syai'a ma'ah. Dan tidak ada sesuatu yang layak untuk bersama dengan dia. Kemudian uhibbu an u'rifa fa khalaqal khalaq. Aku kasih aku dikenal, lalu aku jadikanlah manusia. Ya, itu manusia jadi untuk mengenali dia. Sebab manusia kalau dia kenal siapa dia Allah Ta'ala, confirm dia akan tunduk sebenar-benarnya taat. Kalau dia kenal. Kalau dia tu kenal betul. Dia kenal yang membawa kepada dua gerun, dan kenal yang membawa kepada mahabbah, rindu. Itu kenal dia kendaki. Maka kenal ini perjalanan sufi di bawah anda. Ya. Wal akhir wal zahir, dia yang zahir dan dia yang batin. Zahir dan batin itu terlebih mengetahui dengan segala sesuatu. Ya, nak banding kewujudan kita dengan kewujudan Tuhan, masya-Allah, dia lebih terang. Ya, sebab dia wajib wujud. Itu dia. Kemudian bahagian yang kedua, sifat tanzih. Ini uslub Imam Ghazali bawa. Ya, sifat yang menunjuk kepada tanzih, penyucian. Iaitu wajib kita i'tikadkan bahawasanya Allah Ta'ala laisa bijismin musawwar. Allah Ta'ala bukan jisim yang dapat dirupakan. Jisim mana benda yang mengambil ruang. Jauhar jisim kan, benda baru. Yang musawwar boleh ditaswir, digambarkan. Ya, Allah Ta'ala bukan begitu. Sebab dia laisa kamisli syai'. Tidak ada satu jalan pun Allah Ta'ala ni mumasalah, serupa dengan makhluk. Sebab hakikat lain-lain. Hakikat Allah ialah wajib wujud, wajibal wujud. Adapun hakikat makhluk dia panggil mumkinal wujud. Dua benda yang berbeza terus. Tidak ada jalan sedikit pun titik persamaan antara yang mencipta dan yang dicipta, antara penjadi dan yang dijadi. Kita manusia pun kalau orang yang membuat dengan benda kena buat, dia tak sama kan. Ya. Tukang rumah dengan rumah ada serupa. Rupa dia dengan rumah serupa. Kita pergi kedai perabot, dia buat kan, buat kursi. Adakah muka tuan dia rupa macam kursi ke macam meja? Tak ada kan. Pencipta dengan cipta tak ada sama. Itu makhluk sama makhluk, apatah lagi makhluk dengan Khalik, pencipta yang sebenar Allah Ta'ala, lagilah. Ya, itulah kehebatan Allah Ta'ala, kedahsyatan dia. Tidak ada satu ruang pun keserupaan, sama ada zat, sifat dan af'al. Sebab tu Allah Ta'ala bukan jisim. Laisa bijismin wala arad. Jisim benda yang mengambil tempat. Ada kadar, dia besar, dia kecil. Ya. Sebab tu yang kata Allah Ta'ala tu duduk atas arash. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan dia bernama Ar-Rahman itu di atas aras, dia apa? Istiwa, dia duduk sila. Oh kacau je. Kan dia tu syirik kan. Kalau siapa yang tingkat Tuhan duduk atas aras, dia kafir. Ya, kafir apa? Ya, musyabbihah. Kafir musyabbihah. Kafir yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Ya. Tiap-tiap sifat yang layak dipakai oleh makhluk, maka fallahu mukhalifun bizalik. Allah Ta'ala menyerahi semua itu. Ya, apa sifat bagi makhluk?
depan, belakang, kiri, kanan, kecil, besar, itu semua sifat pakai oleh makhluk. Maka Ta'ala bukan begitu. Kalau besar bukan besar macam masuk kita begini. Kalau di hadapan, kita berhadap depan Tuhan, bukan Tuhan macam ni berhadap. Berhadap kita cara ni. Bila Tuhan bukan maksud dia begitu. Berhadap dia dengan makna apa? Tawajuh kalbi kita pada dia. Dia menghadapkan kita dengan kekuasaan dia, dengan rahmat dan sebagainya. Bukan duduk depan dia kita. Kalau duduk depan dia duduk dalam dunia pula. Tuhan yang menjadikan, dia yang menjadi mengawal makan wal zaman, masa dan tempat dia kawal. Bukan dia mengambil takhiz mahal wal makan, tak. Bukan dia mengambil tempat, dia mengambil lapang, tu kan, itu makhluk. Allah Ta'ala Maha Suci daripada diserupakan dengan makhluk yang bersifat dengan kekurangan. Sebab kita ada dua kaedah ahli sunnah. Wa kullu nassin awhamat tashbiha fawi'urun tanziha. Wa kullu nassin awhamat tashbiha. Tiap-tiap nas Quran yang pada zahir ni membuat waham macam sama. Yadullah fawqa aydihim, itu di antara ayat Quran. Yadullah, mana tangan, yad mana tangan. Tangan Allah di atas tangan manusia. Kata Tuhan tak serupa. Macam ni kalau ayat dalam Quran atau hadis-hadis, dia panggil apa? Serah satu atau fawwid. Fawwid kita serah atau kita takwil. Awilhu. Awil mana takwil. Mana dia masukkan tangan di sini, bukan tangan yang kita faham. Kata Imam Malik, al-imanu bihi wajib. Sebab tu ayat Quran wajib iman. As-su'al anhu bid'ah. Tanya bid'ah, tak payah tanya, orang tahu dah. Sahabat dia faham apa makna yad di situ. Kaifiatul majhulah. Al-yad, dari tangan dia maksud tu majhul, kita tahu macam mana, bukan tangan macam kita. Serah pada Tuhan. Makna yad allazi yaliku bihi, yang layak dengan Tuhan, bukan tangan macam kita. Kita sendiri makhluk sama makhluk pun, kalau sebut tangan, kaki pun ada yang tak sama. Kaki tangan kita ni kan, dengan kaki tangan kerajaan sama. Disebut kaki tangan kerajaan, bukan kaki tangan ni. Itu sebenarnya staf pekerja dia kan, petugas dia. Itu kita. Wajhullah, wajah Allah, muka, bukan muka macam kita ni. Kalau dia takwil wajhu dengan mana azat. Kalau yad tangan dengan mana al-qudrah, kekuasaan. Kalau muka dengan mana apa? Zat. Atau salaf dia serah muka mana yang layak, bukan macam muka yang kita faham. Serah ke Tuhan. Itu maksudnya serah. Kita muka kita pun tak sama. Muka kita dengan muka pintu sama kan? Lapas sama, muka kita dengan muka pintu pun dah tak sama. Itu makhluk sama makhluk. Macam mana nak sama dengan Tuhan, lagi jauh. Itu maknanya. Jika ada ayat Quran atau hadis dipanggil mutasyabbihah, yang serupa menyatakan, maka takwil. Wala jauharin mahdudin muqaddar, dan bukanlah Ta'ala tu jauhar. Jauhar makna apa? Zat yang baru, yang dihadkan, ada kecil ada besar. Kalau jauh besar dipanggil jauhul murakkab, kalau kecil dipanggil jauhul fardi. Jauhul fardi benda paling halus. Kalau kita apa? Atom, yang benda paling kecil, tak boleh belah, tak boleh sisip, paling halus. Maka Tuhan bukan jenis macam tu. Itu semua sifat makhluk. Mahdudin muqaddar, yang mana dihadkan dia, di kecil besar, dan dikadarkan dia, bukan. Bukan itu cara Tuhan. Itu semua sifat makhluk yang layak dengan makhluk. Jadi maknanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang maha dahsyat, dan tidak ada sedikit pun persamaan dengan makhluk yang bersifat dengan segala kekurangan. Dan satu lagi, wa annahu la yumassilu al-ajra al-ajsam la fi takdiri wa la fi qabulil inkisami. Tidak menyamai, la yumassil, Tuhan tidak mumasalah, tidak sama dengan makhluk akan segala jisim yang baru, mana zat kita yang baru. Hari besar, kecil, bertempat, berpihak, semua tu kan. Tiada menyamai pada takdir. Kita nak takdir pun tak boleh, dan tiada menyamai dia pada menerima bahagia pun tak boleh. Nak fardu takdir pun tak boleh. Lepas tu saya Abu Bakar kata, wa kullu man khatar bi balika fallahu mukhalifun bizalik. Tiada benda yang terlintas dalam hati kamu, maka Allah menyerahi semua. Mana Ta'ala dengan zat yang maha sempurna, dengan sifat dia yang maha makna sempurna, qadim, sedia kala, yang tidak ada persamaan dengan makhluk sedikit pun. Itulah kehebatan Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Kemudian wa annahu laisa bijauharin wala tahulluhu al-jawahir wallahu